Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们，大家早上好！ Selamat pagi, 大家早上好！ Shalom. 大家主内平安！ Saudara, saya senang sekali hari ini boleh datang beribadah dan melayani bersama dengan saudara. 感谢神的恩典，今天早上很有机会跟大家一同来敬拜我们的真神。 Saya membawa salam dari Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung tempat saya melayani Tuhan sekarang. 在我侍奉的这个神学院大使命，每一位的教授以及同工们向大家问安。 Sekolah teologi itu adalah tempat di mana Tuhan mendidik orang-orang yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. 神学生就是在那个地方，神借着那个地方来训召、来讨召一些人，要成为主的仆人。 Jadi kalau ada orang yang mau jadi hamba Tuhan, mau jadi misionaris, mau jadi guru Kristen, mau jadi konselor, mereka datang ke sekolah teologi untuk dibentuk di sana menjadi seorang pelayan Tuhan. 就说在我们当中有一些人要成为教师的，要成为传道牧师的，要成为宣教师的，可以到这个大使命神学院在那边去被陶造、被训练。 Dan kami bersyukur sekali Tuhan itu mempercayakan pelayanan ini kepada kami. 我们感谢神的恩典，神把如此重大的责任来信任给我们。 Dan kami bersyukur bahwa ada gereja-gereja yang mendukung kami, juga termasuk gereja GKY PIK di tempat ini. 我们感谢主的恩典，有好多的教会在支持着我们，包括我们在 Big 的堂会。 Kiranya Tuhan memberkati apa yang saudara lakukan untuk pekerjaan Tuhan melalui STT Amanat Agung. 但愿神祝福给我们在这个大使命神学院所做的一切。 Baik saudara-saudara, kita hari ini akan membaca dan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. 今天我们要读一段的圣经，我们要思想主的话。 Mari kita buka bersama di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 hingga 24. 我们翻开马太福音第6章第19节到第24节。 Injil Matius pasal yang ke-19 pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-24. 马太福音第6章第19节到第24节。 Demikian firman Tuhan. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di sorga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. 不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能朽坏；也有贼挖窟窿来偷。只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能朽坏，也没有贼挖窟窿来偷。因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里。眼睛就是身上的灯，你们的眼睛若嘹亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢？一个人不能侍奉两个主，不是这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉玛拿。 Demikian firman Tuhan. 读经到此为止。 Saudara pernah tidak membayangkan bagaimana rasanya kalau tiba-tiba satu hari menjadi orang yang kaya raya? 你有没有想到，忽然间有一天你成为一个非常富有的人？ Nah, mungkin ada yang di sini bilang saya sudah kaya raya ya. 可能在我们当中想到我已经很有钱了， Rumah sudah besar, uang sudah banyak. 我房子很大了，我钱好多了。
Tapi coba bayangkan kalau tiba-tiba Bapak Ibu Saudara menjadi jauh-jauh lebih kaya daripada sekarang. 但是你想象到，你想，但是有一天你会比现在更加的富有，更加的有钱的话， Nah, kalau sekarang punya 5M, tiba-tiba jadi 50M. 现在有5米，忽然是变成了50个米， Atau yang sudah punya 50M, tiba-tiba jadi 500M. 有了50变成500个米。 Bayangkan saudara, apa rasanya kira-kira menjadi orang yang sangat kaya. 你可以想象到那个非常富有的人，这样如何呢？ Nah saudara, kalau saya ingat orang bagaimana apa rasanya kalau orang jadi orang kaya, saya ingat satu cerita. 当我想到有钱的人，我忽然想到有一个故事。 Nah ini bisa nggak nih? Ya, saudara, orang ini namanya Andrew Jack Whittaker. Ya, 这个人的名字是 Andrew， dia ini orang yang seorang bapak, dia juga seorang kakek. 一个先生，也是一个做爷爷的、做公公了， Jadi- 年纪很大了。 Jadi yang sebelah kiri itu istrinya, sebelah kanan itu adalah cucunya. 那个是他的太太跟他的孙女。 Saudara, orang ini adalah orang yang sebenarnya kehidupannya itu sudah cukup enak, sudah cukup kaya. 其实他的生活已经足够富有了，足够有钱了。 Tahun 2002 itu hartanya kira-kira 17 juta US dollar. 那么在2002年，他的钱差不多有17个亿， Jadi sudah cukup kaya. 已经够有钱了。 Tapi dia juga bukan cuma kaya, tapi dia juga orang yang sangat rajin ke gereja. 不单单富有，他也是很积极的到教会去， Sangat cinta Tuhan. 很爱主， Bawa istrinya, bawa anak dan cucu ke gereja. 带太太、带孩子、带孙子到教会去。 Tidak lupa juga kasih perpuluhan kepada 他 Tuhan. 也不忘记来线上奉献谁奉献。 Nah saudara, bulan Desember 2002 itu tiba-tiba dia jadi sangat terkenal sekali di Amerika. 12月26号，2002年，在美国，他忽然成为一个非常出名的人物。 Kenapa dia menjadi sangat terkenal sekali? Karena pada bulan Desember 2002 itu dia memenangkan, dia beli itu tiket lotre, lalu dia ternyata menang lotre itu di Amerika. 为什么在12月26号，2002年呢？他忽然间一举成名，非常的有钱，因为他中奖了。 Dan tidak main-main saudara jumlah uang yang dimenangkan itu. 他所得到的奖不是开玩笑的， Dia menang sebanyak 315 juta US dollar. 他得到的是3亿1490万美元。 Kira-kira kalau sekarang 315 juta US dollar itu 5 triliun. 好像是这个五亿 Juga susah Mandarinnya ya. 5 triliun. 5 triliun，大家都知道了。 5.000 miliar. 呀，好多好多的钱啊，我也算不清了。 Itu 2002, sekarang udah 20 tahun lebih. Jumlahnya lebih besar lagi. 那是2002年到现在，差不多20几年了，到现在可能那个数字，它的价格更加的大了。 Wah saudara, dia senang sekali. 他好高兴哎， Dapat uang begitu banyak. 得到了这么多的钱， Maka ekonominya juga berubah. 他的经济也改变了。 Kalau tadinya dia itu orang yang sangat mungkin masih agak hemat-hemat, sekarang dia bisa foya-foya. 普通他可能会比较的节省，现在他非常的奢侈， Bisa beli rumah yang lebih gede. 他会买更加大的房 Bisa 子， beli mobil bagus. 买更美的车， Tapi waktu dapat dia masih ingat sama Tuhan. 但是他还记得他的主， Lalu dia kasih perpuluhan sama Tuhan. 他还是奉献，谁奉献 Asalnya masih bagus saudara-saudara. 啊，看起来还是很好的。 Tapi lama-lama hidupnya juga ikut berubah. 但是久而久之，他的生活、他的生命改变了。 Dulu rajin ke gereja, 以前他很勤劳的到教会， sekarang sudah jarang ke 现 gereja. 在比较少到教会了。 Dulu mungkin pelayanan, sekarang tidak lagi 可能 pelayanan. 以前他侍奉，现在他也不参加侍奉了。 Dulu tidak suka pesta pora, sekarang setiap waktu di rumahnya pesta pora. 以前他很少参加宴会，但是现在随时随地在他的家里都有开一些宴会。 Dalam 5 tahun itu dia melakukan banyak sekali pelanggaran hukum, keluar masuk penjara, bayar denda dan lain sebagainya. 在5年当中，他犯了很多的恶事，做了很多的罪，并且他进进出出监牢。
Anak perempuannya jadi suka minum minuman keras karena frustasi, minum minuman keras sampai akhirnya kena kanker. 他的女儿时常喝醉酒，最终他得了癌症。 Istrinya kemudian juga menceraikan dia karena perangainya menjadi buruk, jadi orang kaya sifatnya jadi buruk. 因为他的性格变成了有钱，变成坏了，他的太太就跟他离婚了。 Dan ada satu peristiwa yang sangat menggoncangkan kehidupannya. 有一件事情使到他的生命、生活受了很大的打击。 Jadi cucunya yang tadi kita lihat di sebelah kanannya yang dia peluk itu. 刚才我们可看到他的孙子， Karena punya banyak uang, 因为太多的钱 pergi beli narkoba. 去买一个毒品， Pergi main sama teman-teman yang tidak baik. 跟一些不好的朋友来往， Akhirnya makan narkoba overdosis. 最后他过瘾吸毒， Dan kemudian akhirnya meninggal dunia. 最后死了， Umur baru 17 tahun. 才是17岁， Dalam 5 tahun, 在5年之内， hidup berubah sekali. 他的生命改变了。 Nah, satu kali dia didatangin oleh wartawan. 有一车新闻记者来访问他， Lalu wartawan ini tanya tentang apa yang dia rasakan tentang mendapatkan uang begitu banyak dan cucunya akhirnya mati. 那新闻记者问他，在这个5年里面，你得到了这么大多的钱，但是最终你的爱孙死了。 Dia bilang begini kepada wartawan. 他对新闻记者说 Dia berkata, cucu saya meninggal karena uang itu.：“ 我的孙子就是因着那些的钱死了， Kamu tahu nggak katanya? 你知道吗？” Istri saya berkata, 我的太太对我说 seandainya saja dia itu dulu waktu dia dapat tiket lotre itu yang banyak uang itu, kalau saja dia sobek-sobek.：“ 早知道会有如此的借机，那个时候所得到的彩票，我就马上把它撕掉。” Dia bilang, saya juga berharap, 我也是感觉到， saya berharap waktu saya dapat tiket itu, saya sobek-sobek tiket. 我也希望那个时候我得到了这个彩票的话，我就会把它撕破、丢掉它。 Setelah cucunya mati, dia menyesal sekali. 他非常的懊悔，他的孙子死了。 Kalau boleh pilih, dia nggak mau uang itu. 倘若可以来调换，他宁愿不要这些金钱， Dia mau sobek-sobek tiketnya itu. 他要把这个彩票把它撕烂。 Dan ini yang kemudian dia katakan lagi. 最后他说， Seandainya bisa mengembalikan cucu saya, 就是可以换回我的爱孙， saya akan kembalikan semua uangnya. 我宁可把我所有的钱退回去， Apa yang saya masih punya semua saya akan kasih. 我所有的一切我都奉还。 Kalau bisa kembalikan cucu saya. 若是可以把我的孙子换回来， Serah dia kalau boleh pilih dalam hidupnya. 若是在他的生命里面他可以选择的话， Dia nggak mau uang itu. 他不要那些钱， Dia nggak mau semua yang dia punya itu. 他不要他所有的一切， Dia nggak mau hidupnya begitu mewah, begitu kaya, nggak 他 mau. 不要这么奢侈、这么富有，生活的这么豪华。 Kalau dia boleh pilih, 若是他可以选择的话， dia mau pilih hidup yang lama. 他要倒回去旧的生活， Hidup yang baik-baik. 好的生活。 Walaupun tidak kaya, 虽然不太富有， tapi hidupnya baik. 但是他的生活很好。 Nah, saudara, waktu kita dengar cerita begini, apa yang ada di dalam pikiran kita? 当我们听到这个故事，在我们的心脑海里面想到什么呢？ Mungkin kita bilang, saya nggak akan seperti dia. 可能我想到，我不会像他一样吧。 Kalau saya punya banyak uang, saya nggak akan seperti 若 dia. 是我很多钱，我不像他， Saya akan mengasihi Tuhan dengan uang 我 saya. 会用我的钱爱我的主， Saya akan baik-baik dengan keluarga 我 saya. 会对我的家人很好， Saya tidak akan berubah di dalam hidup 我 saya. 不可能在我的生命里面有所改变。 Saudara, seringkali kita pikir kalau kita punya uang, kita tidak akan jadi seperti itu. 这个时候我们想到，就是我很有钱的话，我不会像他如此。 Itulah sebabnya dalam hidup itu kita itu sering fokus untuk cari apa yang kita bisa dapatkan di dalam dunia 所以在我 ini. 们的生命里面，在我们的生活里面，我们集中我们的精神，我们寻找在世上我们所要的一切。 Tanpa kita sadar bahwa apa yang kita punya, apa yang kita dapat, apa yang kita kumpulkan, apa yang kita simpan, itu bisa mengubah
kehidupan 我们 kita. 完全不觉悟到我们所有的一切，我们所拥有的会改变一些的东西。 Itulah sebabnya saudara, Tuhan Yesus itu seringkali di dalam pengajarannya mengajar kepada kita tentang bagaimana kita mengelola apa yang kita punya. 所以主耶稣知道这一切，所以他时常告诉我们要怎么样来理我们的钱财。 Tuhan itu di dalam ayat yang tadi kita baca itu mengajar kita bahwa kita itu dalam hidup ini berkaitan dengan harta dan kekayaan yang kita punya, kita itu harus memilih. 所以在我们的钱财里面，我们一定要做一个选择。 Kita harus pilih dalam hidup ini. 在我们的生命里面，我们要选择。 Jack Whittaker tadi itu kalau dia bisa pilih, dia nggak mau uang itu. 若是他刚才的 Andrew， 他可以选择的话，他宁可不要这些的钱。 Kita pun, kata Tuhan, harus memilih. 神说，我们也如此，应该要选择。 Apa yang kita harus pilih? 我们要选择什么呢？ Ada 3 hal yang harus kita pilih. 有3件我们应该选择的。 Saudara, yang pertama adalah kita harus memilih apakah kita itu mau mengumpulkan harta di bumi atau kita mau mengumpulkan harta yang ada di sorga. 第一，我们要计算这个钱财在地上呢，还是在天上？ Yesus berkata, jangan kumpulkan bagimu harta di bumi ini. 耶稣说：“你不要计算这个财宝在天，在这个地上。 Oh, jelas sekali apa yang Tuhan mau kita lakukan. ”很清楚的，神要我们所做的一切， Kita harus pilih, tapi Tuhan sudah kasih tahu pilihannya yang mana. 我们要选择。但是神告诉了我们，你要选择那一样， Jangan kumpulkan harta bagimu di bumi ini. 不要计算这些钱财在地上。 Orang-orang dulu itu kalau punya harta, mereka itu tidak seperti kita ya, punya uang yang taruh di bank bentuknya kertas. Bukan, saudara. 以前的人不像我们现在，有的钱放在银行里面做一个定存存款， Atau saham, bukan. 或是买一些的股票。 Tapi yang mereka punya itu adalah kebanyakan adalah logam-logam mulia, logam-logam perkakas mereka, atau baju-baju yang bagus yang harganya mahal. 以前的人是很豪华的这个衣服，有这个金子、银子、铜钱。 Yesus berkata kalau kamu kumpulkan semua barang-barang itu yang ada di bumi, 耶稣说，若是在这个地上，你计算这些财宝在地上的话， ada ngengat dan karat yang bisa merusaknya. 会朽坏，会被虫子咬。 Kita juga punya barang-barang juga banyak bisa dirusak oleh bermacam-macam hal di dalam dunia ini. 我们在世上有很多东西，一些都会被朽坏的，被虫子咬的。 Hampir semua barang yang kita punya itu akan menjadi rusak. 差不多，我们所拥有的东西都有一天会坏掉。 Baju bagus jadi rusak. 好的衣服坏了， Mobil bagus bisa rusak. 新车坏了， Rumah yang besar dan bagus bisa rusak. 豪华漂亮的房子也会坏。 Hampir segala sesuatu dalam dunia ini akan menjadi rusak. 在世上，大约所有的一切都肯定会坏的， Tapi seandainya pun tidak rusak. 但是不坏的 Emas misalnya tidak rusak. 金子不会坏。 Emas tidak rusak misalnya. 比方说是金子不会朽坏吗？ Pencuri itu bisa bongkar dan mencurinya, kata Tuhan. 但是劫时，有一些劫会来把它偷窃。 Saudara, Tuhan kasih tahu kita alasan pertama, jangan kita mengumpulkan harta di bumi. Karena kita sudah susah payah kumpulkan semua ini. Semuanya itu bisa hilang, bisa rusak. 一个理由，神说：“你不要计算财宝在地上，在地上，因为所有的一切有一天就会成为无有的。 Apalagi kalau kita itu punya banyak uang tapi pelitnya bukan main. 更何况是我们很有钱，但是我们非常的吝啬， Udah cari uang banyak disimpan saja. 找了好多的钱收起来， Bukan hanya orang lain tidak bisa nikmati, diri sendiri pun tidak bisa 不单单 nikmati. 给别人可以分享，连自己都舍不得用。 Tuhan bilang jangan kumpulkan harta bagimu di bumi ini. 神说：“你不要在地上积攒钱财， Tapi kumpulkan bagimu harta di sorga. 要积攒钱财在天上。 Karena kalau kita kumpulkan harta di sorga, tidak ada ngengat karat yang bisa merusaknya, tidak ada pencuri yang bisa 因为我们 mengambilnya. 积攒钱财在天上，没有虫子会咬，没有劫子会把它偷，不会生锈。 Bagaimana mengumpulkan harta di sorga?
我们怎么样来计算钱财在天上呢？ Harta apa yang kita bisa taruh di surga? 我们要放些什么东西？ Ketaatan kita kepada Tuhan. 我们这对主的顺服， Kesetiaan kita melayani 我 Dia. 们的忠心的侍奉， Hati kita yang mengasihi orang-orang di sekitar 我 kita. 们要爱我们周遭的人。 Semua tindakan baik kita kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar 所有的 kita. 我们的行为对我们周遭的人所需要的一切，我们要分享给他们。 Bahkan setiap penderitaan yang kita tanggung bagi Tuhan itu adalah harta kita yang kita taruh di 甚至 surga. 我们为主所受的苦，都是我们应该所承上的。 Saudara, berapa banyak harta yang di surga yang kita sudah kumpulkan? 我们在天上计算的有多少多的钱财呢？ Jangan-jangan seumur hidup kita hanya mengumpulkan harta yang ada di bumi ini. 可能我们今生这是计算财宝在地上而已。 Saudara, itu hal pertama yang dikatakan Tuhan, kenapa kita harus kumpulkan harta di surga? Karena harta di bumi bisa rusak. 这是第一的，为什么你要计算财宝在天上？因为在地上一切都能够朽坏。 Tapi Tuhan juga berkata, kenapa kita nggak boleh kumpulkan harta di bumi harus di surga? Karena Alkitab berkata, sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. 神说：“为什么你要计算财宝在天上呢？不要在地上呢？因为神说，你的钱财在哪里，你的心也在哪里。 Kalau kamu kumpulkan harta di bumi, maka hatimu itu ada di bumi. 就是你在地上来计算财宝，那么你的心当然是在这个地上咯。 Kalau kamu kumpulkan harta di surga, hatimu juga ada di situ. 就是你计算财宝在天上，那么你的心一定是向往天上。 Tidak ada orang yang bisa kumpulkan harta di bumi tapi hatinya di surga. 不可能一个人计算财宝在地上，但是他心中想着天上的事。 Tidak ada orang yang hatinya di surga tapi di bumi ini begitu mencintai apa yang dia punya. 不可能一个人想着天上的事，而且他想望在地上的钱财。 Bagaimana kita memperlakukan apa yang kita punya di dalam dunia ini menunjukkan hati kita. 我们在世上所做的一切，就表达了我们心里所想望的。 Kalau orang di luar sana yang tidak percaya Tuhan, begitu caranya memperlakukan harta mereka, mengumpulkan, menyimpan, berfoya-foya. Orang Kristen juga begitu, hatinya tidak berbeda, saudara. 就是在外面非基督徒他们所计算的财宝，他们所做的一切，就是基督徒也如此的话，那么跟他们有什么两样呢？ Orang yang hatinya itu untuk Tuhan, itu pasti berubah cara dia menggunakan apa yang dia punya. 一个人的心想望以神，那么他所用的财宝一定是肯定不一样的。 Dua contoh, saudara. 有两个历史， Alkitab berkata ada seorang kaya yang banyak sekali hartanya. 讲到一个很富有的人， Tuhan bilang, kasih hartamu kepada orang miskin, ikutlah aku. 神说：“你把这一些施舍给人吧，你来跟从我。 Alkitab berkata dia pergi dengan sedih hati Namun- karena banyak hartanya. ”圣经里面记载，这个人忧忧愁愁的走了，因为他太多的钱了。 Hatinya ada di harta, maka nggak bisa kasih kepada Tuhan. 他的心有在财宝里面，所以他的心他不要跟随耶稣。 Contoh kedua, 第二个历史， Sakeus. 撒该， Sakeus berkata pada waktu Tuhan datang ke rumahnya, dia berkata, aku akan memberikan hartaku kepada orang miskin. 当耶稣来到撒该面前的时候，他说：“我要把我所有的财宝，要4倍的偿还赔给这些的穷人家。 Dulunya begitu cinta harta. 以前如此的贪爱钱财， Dulu hatinya begitu suka dengan apa yang orang lain punya, dia juga mau. 以前他很贪，别人有什么，他一定要有什么。 Tapi begitu hatinya kasih kepada Tuhan, 但是当他爱主的时候， dia nggak peduli lagi hartanya. 他不再想到他的钱财， Dia beri kepada orang lain. 他施予给别人， Dia kasih untuk pekerjaan Tuhan. 他为做神的工作而施， Karena dia tahu 因为他知道， orang yang hatinya buat Tuhan tidak mungkin untuk harta. 一个为了上帝的人，他不可能想念着他在世上的钱财。 Nah, saudara, itu hal yang pertama. 那是第一的， Mengumpulkan harta di bumi atau di surga. 计算钱财在地上还是在天上。 Tapi kita juga perlu pilih hal yang kedua, 还有 saudara. 第二个选择就是， Yang kita perlu pilih adalah kita perlu milih, kita mau melihat dengan mata yang baik atau mata yang jahat. 第二个我们要选择是要用善好的眼睛呢，或只要用一些恶的眼睛、不好的眼光。
Yesus berkata, mata itu adalah pelita bagi tubuh kita. 那么耶稣讲到我们的眼睛就是我们的世上的光。 Kalau matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Kalau matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. 若是你身上的灯了亮，全身就光明。 Jadi kalau terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. 若是你的眼光暗淡，那么你在前面的前途是非常的黑暗。 Mungkin kita aneh sekali, kenapa lagi ngomongin harta, tiba-tiba ngomongin mata? 我们感到很奇怪，讲做钱财，为什么讲做这个眼睛呢？ Betul tidak? 对吗？ Lagi ngomongin tentang mencari harta di surga, mengumpulkan harta di surga, tapi kok tiba-tiba ngomong mata yang baik dan mata yang jahat. 讲做赚钱财在天上，忽然间又转到讲到我们有好的眼睛，有不好的眼睛。 Saudara, di dalam bahasa Indonesia memang diterjemahkan kalau matamu itu baik. 在印尼文里面讲的，若是你有好的眼睛， Tapi dalam bahasa aslinya kata baik itu sebenarnya artinya single atau satu fokusnya. 就是好的眼睛，就是集中精神于一体。 Maka saya sengaja kasih gambarnya tuh matanya ada dua. Ya. Wah, Satu tapi- mata, dua bola matanya. 我特别发现一个眼睛，它里面有2个眼球。 Saudara, mata yang baik itu mata yang bisa lihat fokus satu saja yang dia lihat. 好的眼睛是集中于精神，看到一个对象而已。 Kalau kamu bisa lihat satu hal yang baik itu, maka matamu baik. 若是你看到一件好事，那么你的眼睛就是好，就是善言。 Saudara, apa yang perlu kita lihat di dalam hidup ini? 在我的生命里面，我要看的是什么呢？ Kita perlu lihat apa yang Tuhan kerjakan, pekerjaan Tuhan, kerajaan Tuhan. Itu yang perlu kita lihat. 我们要看到神的国，神在世上所做的一切，这一些都是我们应该看到的。 Tapi kalau mata kita sambil melihat apa yang Tuhan kerjakan, tapi sambil melihat apa yang ada di dalam dunia ini, itu mata yang jahat. 若是我们的眼睛看了上帝所做的事情，我们用斜眼又看另外一件事情，那个就是不好的眼睛， Memang 就是坏眼。 Memang seringkali ada godaannya Bapak Ibu Saudara. 多的时候都有一些引诱， Karena di dalam dunia ini ada banyak sekali hal yang bisa membuat kita ingin lihat. 在世上有好多使到我们好奇、很想看到的东西。 Kalau kita lihat apa yang orang punya itu bagus, kita pengen lihat. 我们看到别人有好东西，我们很想知道那些什么东西。 Kalau ada mobilnya bagus, kita pengen lihat. 好车我们要看， Ada rumah bagus, pengen lihat. 好房子我们要知道。 Kalau dia punya jalan-jalan ke luar negeri, kita juga pengen lihat. 他出国去走走，我们要知道他到什么地方去走走， Bukan cuma lihat 不 saudara-saudara. 单单看看而已。 Mata yang jahat itu kata Alkitab itu, kalau kita melihat di seluruh Alkitab itu seringkali berbicara tentang mata yang menginginkan sesuatu dengan rakus. 眼就是圣经里面讲到是一些贪心、 Kita 贪婪的 pengen, 眼睛，我们喜欢要， kita mau semua untuk kita. 我们要一切都是我拥有的， Bahkan dengki dengan apa yang orang lain 甚至 punya. 对别人所拥有的嫉妒。 Saudara ingat ceritanya Saul dan Daud pergi berperang. 你记得那个扫罗跟大卫去打仗的时候吗？ Waktu mereka pulang ada yang bernyanyi-nyanyi. 当他们回来的时候，有很多的妇人在那边唱歌， Apa yang dikatakan? 他们唱什么歌呢？ Daud mengalahkan beribu-ribu musuh, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. 扫罗杀死千千，大卫杀死万万。 Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. 扫罗杀死千千，但是大卫杀死万万。 Saudara, waktu Saul mendengar itu, hatinya menjadi sangat marah sekali. 当扫罗听到这些歌声的时候，他身体非常的愤怒。 Kenapa dia bisa dianggap orang begitu hebat? 为什么别人看到他非常的能干，非常的厉害呢？ Jangan-jangan sebentar lagi orang akan datang kepada dia dan kerajaan ini jadi punya dia. 要不要我的宝座会动摇，别人会推翻他？ Alkitab berkata sejak saat itu Saul menjadi dengki dengan Daud. 圣经上自从那个开始，那个扫罗王非常的嫉妒大卫。 Dalam bahasa aslinya dikatakan Saul mulai melihat dengan mata yang jahat lah seperti 在 itu. 圣经里面讲到，这个扫罗开始用不好的眼光，用斜眼来看这个大卫。
dia mulai lihat Daud itu ngapain. 他开始看这个大卫所做的一切到底是什么样的事。 Dia mulai lihat apa yang Daud punya. 他开始看到大卫所拥有的一切。 Saudara, mata kita itu bisa membuat kita hatinya itu dipenuhi dengan berbagai macam kegelapan. 我们的眼睛会使到我们的心黑暗。 Tadi hatinya baik-baik saja. 当初我们的心是好好的， Tapi waktu hati mata ini melihat dalam dunia ini ada banyak harta yang berkilau-kilau, maka hatinya menjadi jahat. 但是眼睛看到这个世界上的灿烂，一切的光辉，我们的心就慢慢的变成恶毒了。 Pernah nggak saudara merasa begitu? 你感到如此吗？ Hatinya mah seneng-seneng aja sebenarnya. 其实当初是好好的心情， Tapi begitu lihat teman kita punya sesuatu yang lebih bagus, hati kita jadi kurang senang. 看到别人有比我们更好的东西，我们开始嫉妒，开始不高兴了。 Padahal dulu dia tuh satu kampung sama saya. 其实他跟我是同乡， Dulu ke sekolah sama. 以前一同到上学， Ke 学校nya sama dulu sama saya. 一同到学校去， Tinggal di kompleks yang sama. 住在一个村子里面。 Kok dia bisa lebih banyak dari punya saya? 但是为什么他会比我拥有呢？ Saudara, mata kita membuat hati kita menjadi gelap sekali. 眼睛使我们的心黑暗了。 Tapi mata yang baik itu, 一个善的眼睛，好的眼睛， kalau kita melihat apa yang Tuhan kerjakan, 但是我们可以看到神所做的一切， melihat kerajaan surga itu, 看我们上帝的国， hati kita itu menjadi terang, 我们的心会光明， menjadi dihiburkan oleh Tuhan. 被神所安慰。 Saudara, itulah sebabnya di Matius pasal 6 itu dikatakan begini. 因此，在马太福音第6章里面讲到， Pandanglah burung di langit. 你要看天空的飞鸟， Mereka tidak menabur tapi Tuhan kasih 它 makan. 不种也不收，上帝养活它。 Perhatikanlah bunga yang ada di 你 padang. 注意这野地的百合花， Tapi tidak ada yang lebih indah daripada 没有 Salomo. 比这个所罗门王更加美的。 Saudara, memandang dan memperhatikan pakai apa? 你看，你欣赏用什么呢？ Pakai mata. 用弦。 Waktu kita lihat Tuhan memperhatikan burung dan bunga di ladang. 当我们可以想到，当神看到天空的飞鸟，看到野地的花的时候， Hati kita jadi terang. 我们的心就光明了。 Karena kita melihat pekerjaan Tuhan di situ. 我们在那个地方可以看到上帝的创作。 Hati yang tadinya khawatir bagaimana masa depan saya, anak saya mau makan apa, cucu saya mau dapat warisan apa, hilang semua saudara. 当初心里充满了忧虑，我的孩子有吃什么，我的孙子以后要怎么样，完全的忧虑。 Karena kita tahu Tuhan yang pelihara. 但是我们知道上帝照顾我们， Itu yang kedua. 那是第二的。 Kita mesti pilih. 我们要选择， Mata kita mau lihat apa? 我们的心要看什么？ Lihat Tuhan 看神 atau lihat dunia ini? 还是看世界？ Nah, yang ketiga 第 saudara, 三， kita perlu memilih. 我们要选择， Apakah kita mau mengasihi dan melayani Tuhan? 何时我们要爱主，我们要侍奉他； Atau mengasihi dan melayani dunia ini? 何时爱世界，我们来为着世界来工作。 Nah, saudara, Yesus berkata tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua orang Tuhan. Nggak mungkin. 我在这个圣经里面写作，没有一个人可以侍奉两个王、两个主， Sebab dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dia akan setia kepada seorang, tidak mengindahkan yang lain. 不是这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉马门。 Makanya Yesus itu menutupnya dengan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. 在这里，耶稣用这一句话说：“你不能够侍奉神，也不能够同时侍奉马门。 Saudara, Mamon itu apa? 马门是什么呢？ Mamon itu bukan hanya uang. 不单单是钱， Mamon itu adalah segala sesuatu yang kita punya. 马门是我们所拥有的一切。 Asal kata Mamon itu katanya itu adalah aman sebenarnya. 马门其实只是想到，就是好像是安全。 Aman itu kita menaruh pengharapan kita kepada sesuatu yang lain selain Tuhan. 安全除了那个安全，除了耶稣以外，我们就把所有的一切寄托在安全里面。 Kita itu nggak bisa saudara sambil melayani Tuhan, kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi hidup kita juga mengasihi apa yang ada di dalam dunia ini beserta dengan segala isinya. 我们不可能说我们爱主，
我们也爱世上的一切麻门。 Kadang-kadang saya suka dengar podcast-podcast, ada orang-orang Kristen, pendeta yang berkata, sambil saya melayani Tuhan, tapi saya juga menikmati, mengasihi apa yang Tuhan kasih kepada saya di dalam dunia ini. 有时候我们可以看到别的神的仆人说到，我除了爱主，我也是享受神在世上所赐给我的一切。 Tidak mungkin, kata Tuhan. 主说不可能， Orang bisa mengasihi dan melayani Tuhan, tapi hatinya juga mengasihi dan melayani apa yang dia punya. 一个人他不可能说爱主侍奉主，他也是爱他自己所拥有的一切。 Karena pasti saudara ada yang dia tidak setia. 肯定他有对一个东西不忠心的， Pasti tidak akan setia kepada Tuhan. 肯定他不忠于上帝， Pasti dia tidak bisa melayani Tuhan dengan baik. 肯定他不可能好好的服侍上帝， Karena hatinya itu 因为他的心 adalah hati yang ditaruh bukan kepada Tuhan, tetapi kepada apa yang dia punya. 不是基于上帝，乃是基于他所拥有的一切。 Saudara, dalam kehidupan kita seringkali mungkin kalau kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan di dalam gereja Tuhan, atau bahkan diri kita sendiri yang kelihatannya melayani Tuhan. 在我们的周遭里面，在我们的生活里面，我们可以看到我们附近周遭的人，或者是在教会里面、在同事里面，我所见到的这一些人， Dia datang jadi pengurus gereja, majelis gereja, bahkan jadi hamba Tuhan. 他来到教会，他甚至是神的仆人，是圣工人员，是服侍神的人， Wah, kelihatannya rajin sekali, Kan rohani sekali. 看起来很勤劳、很积极， Tapi dalam hatinya yang paling dalam, 但是在他最心的内处里面， begitu cinta dengan uangnya, 他这么爱他的钱， begitu mengasihi apa yang dia punya. 他爱他所有的一切。 Orang seperti itu 如此的人 kelihatannya melayani Tuhan. 看起来侍奉上帝， Tapi Tuhan bilang, Tapi dia Tuhan tidak melayani Tuhan. 他不侍奉我， Karena kamu tidak bisa melayani Tuhan dan melayani Mamon. 因为你不可能侍奉神，又去侍奉马门。 Kita harus pilih, saudara-saudara. 我们应该绝对要选择。 Kalau kita memberikan hati dan hidup kita bagi Tuhan, 我们把我们的心、我们的生命交给上帝的话， tidak mungkin kita itu hatinya akan terus mengejar dalam hidup ini sepanjang umur hidup kita, mengejar apa yang kita bisa kumpulkan di dalam dunia ini. 我们不可能在我们一生里面所追求世上所要的一切。 Mungkin ada yang berpikir, kalau saya tidak mengejar apa yang ada di dalam dunia ini, bagaimana dengan hidup saya? 可能有想到，就是我不追求世上的一切，那么我以后的生活怎么办呢？ Tuhan tahu apa yang kita pikir. 我们的神知道我们的心里面想些什么， Itulah sebabnya di ayat berikutnya Tuhan berkata begini. 因此下面的一些神说。 Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir tentang hidupmu mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir tentang tubuhmu mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting dari pakaian, dari makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 意思我知道你所需要的一切，不胜过所有的。 Tuhan itu yang akan mencukupkan apa yang kita punya. 神会供应给我们一切所需要的。 Kalau kita menaruh pengharapan kita pada Tuhan, 若是我们把我们的希望盼望在上帝的身上， Tuhan yang akan pelihara kita. 我们的神会照顾我们。 Saudara, kalau Tuhan itu akan mencukupkan segala yang kita punya, 就是神会供应我们所需要的一切。 dan satu-satunya prioritas dalam hidup kita itu adalah untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mengumpulkan harta di sorga. 就是唯一在生命里面，我们的优先就是我们积攒财宝在天上的话， Maka satu-satunya cara mengumpulkan harta di surga itu adalah dengan menggunakannya bagi kemuliaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan dan orang-orang yang Tuhan kasihi. 唯一的路径就是好好的侍奉，好好的爱主所爱的弟兄姐妹。 Hanya orang yang demikian yang bisa mengumpulkan harta di surga. 唯有如此的人，他积攒财宝在天上。 Saya tutup dengan sebuah kisah. 有一个故事，我要借出今天的讲章， Ini kisah tentang seorang yang sangat terkenal namanya John Wesley. 讲到就是这个威斯里约翰，
Saudara, dia ini adalah seorang pendeta yang sangat terkenal sekali. 他是一个很出名的传道人， Gereja Metodis seluruh dunia dia yang mendirikannya. 他建立了全世界的这个卫理公会。 Dia lahir dari keluarga miskin, 他生长在一个贫穷的家庭， papanya pendeta, 他爸爸是牧师， makanya anaknya miskin. 所以孩子是穷的。 Jadi kalau lihat pendeta kaya, ya. Jadi kalau dulu itu pendeta tuh miskin, anaknya juga miskin. 以前牧师是穷的，sekarang kaya Pak ya pendeta ya. Tergantung ya, tergantung mencintai apa. Nah saudara, orang ini papanya miskin, jadi dia dari kecil hidup miskin. 爸爸很穷，所以他从小就是生活在贫苦的家庭里面。 Saudara, kalau anak hidup dalam keluarga miskin kan lama-lama pengen juga ya jadi orang kaya, betul tidak? 通常贫穷的孩子，他很希望有一天他成为一个很出名、很富有的人。 Capek hidup menderita katanya. 很累啊，活在这个穷苦当中。 Nah, waktu dia besar, dia itu kemudian karena anak ini pinter, kemudian dia setelah kuliah dia dapat pekerjaan mengajar jadi profesor di Oxford University. 他很聪明，他很厉害。他长大以后，他在一个 Oxford 的这个大学很出名的教学，成为一个讲师。 Jadi profesor di sana uangnya lumayan banyak, 哇，那个他的酬劳很大 bisa agak foya-foya. 呀，比较可以用这些钱。 Dia suka beli barang yang dia suka, 他很喜欢买他所要的东西， beli baju bagus. 买漂亮的衣服 Dia suka seni, lalu dia beli lukisan. 啊，他买一些的图片啊，他这个艺术品。 Nah, makanya satu hari dia beli lukisan, dia taruh di belakang meja kerjanya. 所以他买一些艺术品，很漂亮的图片放在他的这个书桌后面。 Lalu dia lihat-lihat sambil mengagumi lukisannya. 他看了那个图片，他非常的欣赏。 Waktu dia mengagumi itu, kemudian tiba-tiba orang yang kerja di rumahnya masuk ke dalam ruangan itu tanpa jaket, padahal waktu itu musim dingin. 忽然间有一个人天，他的仆人进到他的这个房间里面的时候，没有穿人衣。 Dulu itu kalau musim dingin orang nggak punya jaket, kalau nggak punya rumah, apalagi tidur di luar bisa mati. 同学在冷天没有这个暖衣，可能就会冻死在外面。 Dia tanya, kamu nggak punya jaket? 他说：“你没有这个暖衣吗？ Nggak punya jaket. 没有暖衣， Dia kasihan. 哇，好可怜。” Lalu dia mulai rogoh-rogoh koceknya. 他开始Dia cari-cari di sakunya. 他看他的口袋， Mana uang mau kasih untuk pembantunya ini yang nggak punya jaket? 要给这个没有暖衣的仆人， Ternyata nggak punya uang. 但是没有钱， Uangnya dipakai buat beli lukisan. 他的钱买了这个艺术品， Dia suka sekali dengan lukisan itu, mahal sekali. 他很喜欢那个图案照片， Tapi karena beli lukisan dia nggak bisa menolong pembantunya yang 因为 sedang 买了，所以 kedinginan itu. 他没有钱来帮助这个冻坏的这个仆人。 Saudara, hari itu dia tahu 那时候他知道， bahwa Tuhan tidak suka dengan cara dia memakai uangnya. 神不喜欢他滥用他的钱， Memfoya-foyakan apa yang dia punya sampai habis. 支持他所拥有的钱。 Maka tahun itu 1721, 300 tahun yang lalu, 300年前， 1721 itu tahun dia mulai menghitung berapa jumlah uangnya dia. 他开始来计算他拥有总共有多少钱。 1 tahun katanya dia itu penghasilannya 30 pound sterling. 他以前有这个30个这个pound sterling， Nah kalau sekarang kecil ya, kalau dulu 300 tahun lalu gede itu 以前 30 pound 那个 sterling. 钱很大。 Lalu dia hitung dia butuh uang berapa banyak untuk hidup. 他想到他一个月的生活费要多少， Makan berapa, tinggal berapa. 吃住要多少， Lalu dia hitung 28 pound sterling. 算，差不多要这样多的钱 Sisa 2 ya. 还剩下2块， Nah 2-nya itu dia kasih untuk pekerjaan Tuhan, kasih untuk orang miskin. 他就奉献帮助神的国度跟给穷人。 Tahun depannya gajinya naik. 明年他的薪水加薪了， Naiknya 100%. 100%了。 Jadi tadi 30 sekarang 60. 刚才是30，现在是60。 Nah, kira-kira berapa uang yang dia pakai dan apa yang dia kasih? 大概他用多少多呢？他施舍也给别人多少呢？ Nah, kalau kita kan dulu kasih 2, naik 100% jadi kasih. 以前给他 4 2块，现在100%给4块吧。 Nah, dia tidak begitu. 他不， Dia kasih, dia pakai 28 tetap. 他用28，
Berapanya? 32-nya dikasih. 32块他施舍给别人， Tiap tahun naik gajinya. 每一年他加薪， Tahun berikutnya 90 pound sterling. 那么一直在过90块， Dia tetap pakai 28. 他还是用28块， 62 dikasih. 62他也是给 Tahun keempat 120. 120， Dia kemudian pakai 28. 他用28， 92 dikasih kepada orang. 92给别人， Sepanjang umur hidupnya 在 dia. 他一生里面， Standar hidupnya nggak naik. 他的这个生活水准他不提升， Apa yang dia kasih kepada orang itu yang terus naik. 他给别人的那个价值一直在提升， Dia kasih kepada Tuhan. 他给予上帝， Untuk pekerjaan Tuhan. 为了上帝的工 Karena 作 dia，tahu 因为他知道， bahwa dia itu mengumpulkan harta yang ada di surga. 因为他计算钱财在天上， Bukan harta yang ada di dunia. 不是在世上。 Saudara, kita perlu tidak mengikuti John Wesley seperti ini. 我们是不是应该谢谢这个卫斯理约翰呢？ Saudara, prakteknya mungkin tidak perlu ikuti. 可能我们不完全要效法于他， Tapi hatinya kita mesti 但 ikuti. 是我们的心要效法于他， Hati yang tidak cinta kepada harta di dunia ini. 不爱世上的钱财， Hati yang tidak foya-foya dengan apa yang Tuhan titipkan kepada 不 kita. 施食神所给我们的一切， Tapi memakai apa yang Tuhan beri kepada kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang yang Tuhan kasih, dengan demikian mengumpulkan harta yang ada di surga. 我们好好的使用神所赐给我们的一切，帮助我们周遭的人好好的计算钱财在天上， Hanya dengan demikian saja, 就是因做如此， hidup kita itu akan menjadi hidup yang melayani dan mengasihi Tuhan. 我们的生命、我们的生活会好好的侍奉我们的主， Menjadi hidup yang dikasihi oleh Tuhan. 成为神所喜悦的。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。